Antara prinsip umum penggunaan dan penjadualan waktu adalah dengan menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk berehat dan siang sebagai waktu bekerja. Seperti mana firman Allah di dalam surah Yunus ayat 67 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar, yakni mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya. Ayat ini menegaskan prinsip utama penjadualan waktu harian kita, iaitu malam untuk berehat dan siang untuk bekerja. Secara terperincinya, kita boleh merancang penggunaan waktu berdasarkan selang masa solat fardu yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Selang masa ini amat menitik beratkan prinsip utama yang dijelaskan oleh ayat 67 surah Yunus, iaitu malam untuk berehat dan siang untuk bekerja. Amalan solat fardu mengajar kita untuk menyusun jadual harian menggunakan teknik sekatan masa ataupun time blocking technique berdasarkan panggilan azan. Teknik ini menjadikan 5 sekatan masa dalam kehidupan seharian kita selama 24 jam. Mengambil kira permulaan hari dalam Islam adalah ketika terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib, maka seelok-eloknya kita memulakan jadual harian kita pada waktu ini. Setiap satu daripada 5 sekatan masa ini saya istilahkan sebagai al-khumus atau 1/5. Istilah ini bagaimanapun tidak ada kaitan dengan istilah al-khumus dalam pembahagian harta rampasan perang ataupun ghanimah kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebut di dalam surah Al-Anfal ayat 41. Berikut adalah 5 sekatan masa yang diistilahkan sebagai al-khumus atau 1/5 untuk rujukan dan kegunaan kita menyusun jadual harian. Khumus pertama antara maghrib dengan Isyak, khumus kedua antara Isyak dengan subuh, khumus ketiga antara subuh dengan zuhur, khumus keempat antara zuhur dengan asar, dan khumus terakhir iaitu khumus kelima antara asar dengan maghrib. Untuk memudahkan pemahaman kita, bolehlah dirujuk jadual berikut yang memaparkan kerangka dan beberapa cadangan umum yang boleh dijadikan sebagai panduan, termasuklah anggaran waktu dan tempoh masa serta cadangan aktiviti dan amalan yang boleh dirancang. Pembinaan jadual al-khumus ini mengambil kira prinsip Al-Quran tentang perancangan dan pengurusan hari seperti yang dinyatakan dalam ayat 67 surah Yunus, iaitu malam untuk berehat dan siang untuk bekerja. Dalam jadual ditanda dan ditunjukkan dengan ruangan paling atas, iaitu warna hijau menandakan selang masa rehat dan warna merah menandakan selang waktu bekerja. Manakala ruangan kuning menandakan selang masa transisi antara waktu rehat dan waktu bekerja. Berdasarkan jadual ini, berikut adalah selang waktu, anggaran jam dan jangka masa bagi setiap khumus. Bagi khumus yang pertama, iaitu waktu antara maghrib dengan Isyak, dijangkakan antara waktunya pukul 7 sehingga 9 malam dan jangka masanya lebih kurang 2 jam. Khumus yang kedua, iaitu antara Isyak dengan subuh, waktunya dianggarkan antara pukul 9 malam sehingga pukul 6 pagi dan jangka masanya lebih kurang 9 jam. Khumus yang ketiga, iaitu antara subuh dengan zuhur, di mana anggaran waktunya bermula daripada 6 pagi sehingga 2 petang dan jangka masanya lebih kurang selama 8 jam. Dan khumus yang keempat, iaitu antara zuhur dengan asar, iaitu
iaitu antara jam 2 sehingga 5 petang, dan jangka masanya lebih kurang selama 3 jam. Dan khumus yang kelima antara waktu asar dengan waktu maghrib, iaitu jangkaannya antara pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam, dan jangka masanya lebih kurang 2 jam. Berdasarkan kepada jadual solat fardu, amalan permulaan terpenting dalam berdasarkan kepada jadual tersebut, kita melihat bahawasanya solat fardu adalah amalan permulaan terpenting dalam setiap khumus. Amalan dan aktiviti lain hendaklah kita rancang dan susun mengikut matlamat yang ditetapkan untuk hari tersebut, dan prinsip mengutamakan yang utama berdasarkan hukum syarak seperti yang dibincang dalam 2 topik sebelum ini. Jadual khumus ini adalah merupakan jadual berimpak tinggi kerana ia melibatkan penyusunan aktiviti harian berasaskan amalan rohani dan jasmani serta berasaskan kitaran hari yang berulang. Sekiranya berjaya dilaksanakan dan dipenuhi, maka kita mampu mengubah diri, luaran dan dalaman menuju kepada kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Kejayaan melaksanakan dan menyempurnakan segala perancangan harian menggunakan jadual al-khumus ini bagaimanapun banyak bergantung kepada keikhlasan niat, iltizam ataupun kebiasaan dan keazaman dalaman kita secara berterusan. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa memastikan kebersihan hati dan niat kita serta berusaha melaksanakan amalan dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh secara berterusan ataupun istiqamah. Yakinlah bahawa Allah tidak akan mempersia-siakan segala usaha kita. Sekalipun kita tidak berjaya melaksanakan perancangan harian kita sepenuhnya, Allah melihat akan keikhlasan niat dan kesungguhan kita dalam melaksanakannya. Antara faktor utama lain yang boleh membantu kita melaksanakan perancangan harian dengan cara terbaik adalah melalui amalan secara jamaah, berkumpulan atau berpasukan. InsyaAllah topik selanjutnya akan membincangkan kepentingan beramal secara jamaah.